Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, untuk PAI tingkatan 2 Allahumma salli Muhammad. Okey, kita akan masuk tajuk hijrah detik bersejarah. Okey, salah satu subtopik dalam tajuk sirah dalam PAI tingkatan 2. Okey, kita tengok satu-satu. Maksud hijrah ni apa? Hijrah ni, okey, maksud hijrah di sini, okey. Hijrah Nabi SAW. Okey. Dari segi bahasa, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Disebabkan maksud di sini hijrah Nabi SAW, jadi istilahnya perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Okey, Allahumma salli Muhammad. Cakapnya hijrah ni sebenarnya luas konteks dia ataupun perbahasan dia. Okey, perpindahan sesuatu manusia satu tempat ke satu tempat, ataupun perpindahan seseorang daripada baik kepada tak baik kepada yang baik, bukan tak baik kepada baik, yang tak baik kepada yang lebih baik. Itu juga hijrah. Okey, pergi ke untuk mendalami ilmu apa semua. Okey, itu namanya hijrah. Pada tahun 13 kerasulan. Ini konteks ni adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, hijrah Nabi dan para sahabat secara beransur-ansur dan rahsia. Okey. Hanya Umar Al-Khattab yang berani berhijrah terang-terangan. Dan selepas 2 tahun baru Nabi SAW berhijrah. Okey. Bila semua sahabat dan al-keluarga telah beransur-ansur berpindah atau berhijrah secara rahsia. Kenapa rahsia? Sebab tak nak orang musyrikin tahu. Tak naklah ada macam dia datang menggugat ke, macam nak bunuh ke apa kan. Sebab orang nak berhijrah tu sebab nak sebarkan Islam lagi. Orang musyrikin Mekah tak suka. Dia nak, kalau boleh dia nak bunuh. Dan hanya Umar Al-Khattab saja yang berani. Tak ada orang pun berani usik Umar Al-Khattab tu. Apa lagi nak bunuh? Jauh sekali. Sebab Umar Al-Khattab kan tegas gitu. Okey, 2 tahun lepas tu baru Nabi SAW berhijrah. Boleh faham? Okey, kemudian faktor yang mendorong hijrah kita tengok antaranya ialah isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya perintah Allah lah suruh mereka hijrah. Kemudian memelihara akidah dan korbankan tanah air dan harta. Okey, demi untuk memelihara akidah, okey, mereka sanggup korbankan tanah air dan harta mereka yang ada kan. Seterusnya, pelawaan dari penduduk Madinah yang dulu dikenali sebagai Yathrib juga salah satu faktor mendorong hijrah. Okey, mencadangkan Nabi SAW menjadi pemimpin mereka. Nabi SAW telah mengadakan bai'ah 1, bai'ah Aqabah 1 dan bai'ah Aqabah 2. Nanti kita tengok apa yang isi kandungan bai'ah Aqabah 1 dan 2. Okey, dengan penduduk Madinah. Okey, seterusnya nombor 4, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Mereka menyiksa umat Islam, tekanan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpakat untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah perintahkan supaya umat Islam berpindah. Okey, antara yang kena siksa pada ketika itu ialah Sumayyah dan Bilal bin Rabah. Kemudian mereka macam tak nak berurusan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak jual beli apa semua kan. Kemudian bunuh tu memang selalulah. Sebab itulah mereka sangat digalakkan untuk berpindah. Okey, seterusnya kita akan masuk isi kandungan. Okey, ada 2 isi kandungan, bai'ah Aqabah pertama dan bai'ah Aqabah kedua. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, bai'ah Aqabah ni perjanjian antara seseorang dengan seseorang. Okey, kat sini bai'ah Aqabah pertama antara Nabi Muhammad SAW dan penduduk Yathrib. Yathrib ni dulu Madinah lah kan. Okey, sekarang dah Madinah.
Okey, yang pertama, tidak sekutukan Allah SWT, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bunuh anak, tidak mengada-ngadakan dusta dan tidak menderhaki kebangsaan yang baik. Sebab dulu mereka jahiliah ni buat benda-benda yang bercampur aduk, orang kata. Antara yang betul tak betul, lenjen je mana-mana, kan. Sebab itulah Aqabah ni macam perjanjian supaya mereka tidak ingkari dan hanya boleh taat kepada Allah SWT dan Rasul. Okey, dan isi kandungan bai'ah Aqabah kedua, melindungi dan mempertahankan Nabi SAW seperti keluarga sendiri. Okey, boleh faham? Okey, kita akan sambung lagi pada minggu depan. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.